Golongan ketiga ni ialah golongan yang dapat pendidikan tahap menengah. Mereka ni bolehlah dapat kerja. Kalau 20 tahun lepas, mereka ni akan diberi pekerjaan mungkin teleponis ataupun stenografi. Ada juga yang diambil bekerja di kilang-kilang. Itu pun saya kata-kata beritahu kilang yang investment daripada luar negara, seperti daripada Eropah kebanyakannya, yang akan ambil OKU ni yang banyak bekerja, seperti kilang di Pulau Pinang dulu. Kalau tak silap Peter nama kilang ni, antara kilang-kilang yang paling banyak ambil OKU dalam Malaysia yang bekerja. Sikap prihatin mereka ni sepatutnya dicontohi oleh kita punya rakyat Malaysia lah, yang korporat-korporat dan kerajaan sebenarnya lain tu. Okey, golongan ni dapat juga pekerjaan, tapi tak ke mana lah, takat telefon dan stenografi ni. Itu pun kalau di sektor kerajaan. Golongan keempat ni pula ialah golongan yang akan buat pekerjaan dari sendiri ni, ialah golongan yang dah diberhentikan kerja. Sama ada dia alami keberlibatan ekonomi pada 1977 dulu ke, mereka dah diberhentikan kerja. Sedangkan pada mereka masa bekerja, mereka dah beli rumah, dah beli apa semua, dan nak perlu bayar tu semua. Jadi kalau tak bayar, nanti kena ambil undang-undang. Tak kenal orang buta atau orang cacat lain atau orang celik, tak bayar bank, memang kena ambil. Jangan buat alasan OKU, tak boleh. Dia takkan terima punya. Jadi empat golongan ni nanti dia akan terdedah pada Akta 183 yang saya sebutkan tadi. Inilah yang digunakan oleh salah mana agensi ataupun kumpulan ataupun individu yang akan menakut-nakutkan mereka ni. Akta ni tak ada ke mana. Cumanya dia akan ambil istilah selamatkan. Saya akan ambil kisah macam mana saya pergi ke Bangi kepada Putrajaya pada tahun 2008 hari itu, untuk saya bebaskan 5 orang OKU yang penglihatan ni yang ditahan sementara di rumah Seri Kerangan di Seremban ketika itu. Tapi dia ditahan di Putrajaya di Selangor. Masa tu saya berdepan dengan satu magistrate yang saya dah dapat bercakap dengan dia ketika itu. Dia tanya saya, Cik Abdul Kadir, kalau saya lepaskan 5 sahabat awak ni, boleh tak awak jamin yang mereka tak akan ulangi lagi pekerjaan ini? Saya tak jawab ketika tu. Saya cuma kata dengan dia, dengan magistrate, sekarang Puan Magistrate, saya nak tanya pegawai kebajikan masyarakat yang hadir ketika ni, kat sini, ketika itu. Saya tak mau sebut dia daripada daerah mana, nanti masalah. Saya tanya dia, kalau nak tahan 5 orang ni, tahanlah. Nak selamatkanlah. Tapi bolehkah nanti Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu jamin bila mana mereka ni setelah habis tamat tempoh diselamatkan selama 2 tahun ke 2 tahun, dah dapat kerja dan tak buat kerja ni dah? Jawapan daripada mereka, itu kami tak boleh jamin. Saya pun jawab, kalau pihak kerajaan tak boleh jamin, saya lagi lah tak boleh jamin. Bermakna di sini, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, tangkap, tahan, selamatkan boleh, nak beri kerja lepas tu tak boleh. Tapi kalau tahan, diselamatkan, boleh dapat kerja, saya pun akan masuk ke sana. Nak juga, nak kerja punya pasal. Saya dah masuk di Melaka, Cheng, 1 Julai tahun 2011, malam Sabtu. Saya dah kena tahan, dah tak kerja juga. Tapi 1 hari je tuan-tuan saya kena tahan. Hari malam Sabtu dan hari Ahad saya dapat balik, dan saya balik ke KL. Jadi sekali antara perkara-perkara yang kita kena berdepan lagi
apa saja yang kita buat, macam saya cakap tadi. Sebelum ni pada tahun 96 ada sebuah company kecil jualan langsung ketika tu. Syarikat ni Noriman and Company nama dia. Dia pengeluar dan pengedar biskut cookies. Ada 12 orang pekerja ketika tu yang bekerja dengan syarikat ni untuk edarkan biskut-biskut ini. Biskut-biskut moden lah, biskut elemen cookies sebagainya ni. Termasuklah saya sekali ketika tu. Persepsi masyarakat ketika tu tetap juga mengatakan yang saya dan kawan-kawan itu tetap juga dilabelkan sebagai pengemis. Dia bagi duit, dia makan biskut, nanti saya ambil orang kata saya isi. Biskut habis, orang isi, hantar tak juga, tak apalah, tu company tanggung sendiri. Tapi label dia label pengemis juga. Okey, yang tu yang tak kena tu. Timbul pula baru-baru ni kes dah lama dah kalau ikutkan. Dah dalam boleh hampir setiap tahun akan berlaku daripada tahun 2010 gitu. OKU penglihatan yang dikatakan sebagai penjajah bebas ini mendapat RM20,000 sebulan. Ni isu ni sangat bunyi dan memang ganas sebenarnya. Kalau sekali isu ni dibawa oleh satu orang, saya sifatkan dia sebagai, tak apalah dia nak sifatkan sebagai orang yang kurang tahu tentang OKU. Saya cadangkan beginilah tuan-tuan, seandainya benarlah dakwaan mereka sana sini mengatakan 20,000 tu, apa salahnya gunakan jasa baik, pergi report kat balai polis, buka fail di mahkamah, tamat 20,000 tu. Kata orang OKU ni ada sindiket dan dapat 20,000, sama-sama kita rawat. Mahkamah ni bukan tak tahu, magistrate hakim akan panggil 200 orang buta OKU ni yang begitu ni, tanya seorang-seorang dapat 20,000 sebulan ke tidak. Masa tu barulah kita tahu orang tu bohong ke tidak, yang dakwa dapat 20,000 tu. Itu aja. Tapi nak bohong tak apalah, dia nak belajar bohong biarkan. Upah dia memang ada, kita tak balas, Tuhan balas, InsyaAllah. Jadi dengan keadaan ini kita nak satu penyelesaian yang mana kita akan cuba bawa melalui Cik Faizal kita dengan saudara saya Syamdin Rais ni. Tengoklah setakat mana yang mereka akan mampu bawa di sektor mana pun kita ni untuk dimasukkan ke pekerjaan sekalipun. Saya bersetuju dengan Cik Faizal yang katakan dasar 1% tidak boleh dicapai. Betul, saya setuju. Di Malaysia ada lebih kurang berapa buah hospital. Kalau sebuah hospital boleh ambil seorang OKU kerja pun cukup dah. Ada berapa macam daerah, setiap macam daerah ambil seorang pekerja pun cukup dah OKU. Tapi banyak lagi sektor awam malam-malam kerja. Cuma mereka tak mahu, atas alasan lain itu terpulang mereka. Tapi cara mana kita nak dapatkan hak kita, kita kena bekerja. Sebab lain orang tak boleh ubah kita punya nasib, kita sendirilah yang akan ubah. Jadinya saya tak nak buang-buang masa banyak-banyak. Kalau ada persoalan nanti kemudian boleh tanya pada tuan lawyer kita dengan Cik Syamudin. Kalau ada yang perlu-perlu saya akan jawablah kalau bahagian-bahagian yang ini. Jadi sebelum itu saya akan dengan ini saya akan akhiri ucapan saya yang seringkas ni dengan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, mereka juga merancang, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.